Amin. Katanya dalam kisah Ahlul Qaryah dari Bani Israel yang tempat tinggalnya dekat dengan laut, disebutkan bahawa tatkala mereka menghalalkan menangkap ikan pada hari Sabtu, itu adalah hari mereka solat, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang menangkap ikan pada hari itu, maka mereka telah terpecah menjadi 3 kelompok. Sambungan daripada tajuk, iaitu meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar, yang mana disebut sebelum ini bahawa tidak ada keuzuran. Bermaksud tidak ada satu keuzuran, tidak ada satu waktu pun umat Islam itu boleh meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Dan di antara contoh-contoh umat yang terdahulu yang ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu kisah Ahlul Qaryah, kisah Bani Israel, yang mana ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka pada hari Sabtu itu adalah pergi ke tempat ibadat. Maka dilarang untuk menangkap ikan, tetapi ditakdirkan ikan di sungai ataupun ikan di laut ketika itu hari Sabtu lah yang paling banyak dia. Hari Sabtu lah meloncat-loncat ikan tu. Allah Ta'ala uji dia. Jadi macam mana dia buat? Allah Ta'ala tangkap ikan, maka dia buat helah, dia pergi juga ke tempat ibadat hari Sabtu, tapi dia tangkap ikan dengan cara memasang jaring. Dia pasang petang Jumaat, dia angkat pagi Sabtu, tapi maksud hari Sabtu tu dia tangkap ikan lah. Kan? Maka itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Maka Bani Israel dalam mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak menangkap ikan pada hari tersebut, maka kata Al-Imam Al-Haddad di sini, mereka telah terpecah menjadi 3 kelompok. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak menangkap ikan pada hari Sabtu, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terpecah kepada 3 golongan. Bagaimana mereka melihat larangan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini menggambarkan kepada kita bahawa dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan juga hadis, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan hadis tidak sama bagaimana umat Islam itu melihat perintah dan larangan tersebut. Berbagai pandangan. Begitu juga di sini, maka dikatakan kelompok pertama terhadap larangan tersebut melanggar larangan Allah Ta'ala, mereka terus tangkap ikan pada situ. Yang pertama dia memang tak payah langsung, tangkap betul ikan. Dia pergi tangkap ikan betul-betul. Jadi golongan yang ingkar perintah itu terbagi pada 3. Yang pertama memang dia pergi betul, mengacal betul kan. Yang kedua, yang patuh pada larangan itu, mereka mencegah kelakuan kelompok pertama. Dia larang kelompok pertama tu, dia tak pergi, dia larang. Tetapi tetap bercampur baur dengan kelompok itu, katanya. Bermaksud dia larang tapi bercampur. Macam mana maksud? Wallahu a'lam. Kelompok ketiga pula, mereka telah menyingkirkan diri dari kelompok yang melanggar larangan Allah Ta'ala tadi, dan menjauhkan diri dari bercampur baur dengan kelompok itu, manakala mereka tidak mahu mengindahkan
manakala mereka tidak mahu mengindahkan larangan Allah dan terus melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Kelompok ketiga, mereka menyingkirkan diri di kelompok yang melanggar perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan diri bercampur baur dengan kelompok itu. Bila tu situ titik sebenarnya. Ya. Kemudian apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan azab ke atas mereka, maka azab tersebut meliputi kelompok pertama dan yang kedua. Yang ketiga ni dia menghindar betul. Yang ketiga ni dia tidak melakukan larangan tersebut dan dia menghindarkan diri daripada kelompok ahli maksiat. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan azab atas mereka, maka azab tersebut meliputi kelompok pertama dan kedua. Kenapa kelompok kedua kena? Kata kelompok kedua ni dia tak melakukan larangan tersebut, tetapi dia bercampur, bercampur baur dengan kelompok itu. Maka ditengok di sini. Kerana kelompok kedua, kenapa kelompok kedua kena sama? Dia tak pergi pun menangkap ikan, tetapi dia bersahabat. Kerana dia kata kelompok kedua berada bersama ahli-ahli maksiat, meskipun mereka tidak turut melakukan, melakukannya, hanya kelompok ketiga yang selamat di antara mereka. Yang ketiga yang selamat sebab apa? Kelompok ketiga ni dia tak lakukan dan dia tak bercampur dengan golongan tersebut. Kelompok kedua dia tidak melakukan, tapi dia bercampur baur dengan kelompok tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Jadi bermaksud dia bercampur baur, dia tak melakukan maksiat, tapi dia bercampur dan tidak melarang. Saya rasa macam tersalah sikit ni. Mereka tidak mencegah ni. Kedua ni dia tidak melakukan larangan itu, dan mereka tidak mencegah kelakuan kelompok pertama. Kalau mencegah, di sini mereka mencegah kelakuan kelompok pertama, mereka tidak mencegah ni. Mereka tidak mencegah. Kalau kita mencegah, bermaksud tidak ada kesalahan pada kita. Kita bercampur dengan ahli maksiat, bukan bercampur redha tak, tapi kita bercampur kata kita mencegah dosa yang dilakukan oleh ahli maksiat. Maka dia tak termasuklah. Mungkin salah tulis sini. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan orang yang tidak, Allah Ta'ala selamat orang yang mencegah. Al-Quran tu jelas. Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan orang yang mencegah keburukan. Jadi maksud, kalau kita berada pada tempat maksiat, tapi kita adalah orang yang mencegah maksiat, maka itu selamat. Jadi yang kedua tadi bermaksud, dia tidak melakukan maksiat, tapi dia tidak mencegah maksiat tu. Maka dia termasuk dapat azab yang sama. Dan kita pun dah sebut sebelum ini, bahawa mencegah maksiat itu ada 3 peringkat. Ada 3 peringkat. Itu tetap kekal dalam syariat, itu kekal. Berdasarkan hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Jadi hadis itu jelas bahawa mencegah kemungkaran itu dengan 3 cara. 3 cara. Yang pertama, falyughayyirhu biyadihi. Bila lihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Bermaksud ubah dengan kuasa yang ada pada kita. Itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau tak mampu dengan tangan, tak mampu dengan kuasa, maka cegah dengan lidah. Dengan lidah kita nasihat dia, kita larang dia, nasihat dia, larang dia. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau dengan lidah pun tak mampu, maka cegah dengan hati. Maka hadis itu jelas bahawa cegahan yang paling bawah mencegah dengan hati, bermaksud dia bercakap pun tidak, dia ubah pun tidak, cuma hati dia mencegah. Jadi mencegah dengan hati bermaksud kita tidak redha dengan maksiat tu. Itu yang mampu kita lakukan. Nak bercakap nanti kena tangkap dan sebagainya. Jadi kita cegah dengan hati, bermaksud hati kita tidak redha pada maksiat. Wa huwa adhafu iman, itu yang paling lemah. Bermaksud mencegah maksiat itu setakat itulah yang paling bawah sekali. Bawah pada tu bermaksud kita tak cegah maksiat tu. Maka kita tak menjalankan tugas amal ma'ruf nahi munkar tu. Mana bawah pada yang ketiga, iaitu dengan hati pun kita tak cegah. Apa maksud dengan hati pun kita tak cegah? Bermaksud tidak ada, ataupun kita redha dengan maksiat tu. Kita tak buat. Dan hati kita pula tidak melarang. Hati kita juga tidak menafikan. Hati kita juga tidak membantah maksiat yang berlaku tu. Kita tak buat maksiat tu, tapi hati pula tak membantah apa. Orang berjudi ke, orang minum arak ke, kita tak berjudi, kita tak ada boleh nombor ekor lah. Kita lah sama, naik ke nombor semalam, untunglah kau, kata. Mana marah pun tak, apa pun tak. Lepas tu orang belanja pula, belanjalah dah menang, kan? Kita pun tak ada berjudi, cuma orang ya, cuma tak ada cegahan daripada kita. Maka sebab itu ada istilah ulama disebut ar-ridha bil ma'siyah ma'siyatun. Ada kaedah ulama, ar-ridha bil ma'siyah ma'siyah. Itu kaedahnya. Apa kaedah dia? Ar-ridha bil ma'siyah ma'siyatun. Orang yang redha dengan maksiat, maka dia juga maksiat. Maksiat tu buat jauh nun, kat Kuala Lumpur nun. Jauh maksiat berlaku. Jadi bila kita dengar, bila kita baca, kita redha maksiat yang berlaku tu, maka kita juga dapat maksiat sama. Tu dosa percuma lah kita kata. Jadi yang sepatut yang ada pada kita bila nak membaca maksiat, maka kata astaghfirullah, inna lillahi. Tak patut orang macam ni. Ataupun kita tak suka maksiat itu. Jadi maksiat tak boleh kita suka. Sebab bila redha bil maksiyah, redha dengan maksiat, maka maksiat. Kita sama dapat saham dengan maksiat itu. Jadi mencegah paling bawah adalah tidak redha dengan maksiat. Sebab itu Nabi SAW dia menyatakan iman kita itu tahap dia ketika mana kita tidak melakukan maksiat. Bila melakukan maksiat, iman itu dah jadi kosong. Bukan tak ada iman tak, tapi nilai dia kosong. Bukan keluar Islam, tak ada. Tapi nilai dia kosong. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak berzinalah seseorang ketika melakukan perbuatan tersebut wa huwa mu'min, dia seorang mukmin. Nabi kata. Wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak mencurilah seseorang ketika mana dia mencuri itu, ketika itu dia seorang mukmin. Ya, tidaklah maksud dia orang tu keluar Islam, murtad, tu bukan kepahaman ahli sunnah wal jamaah. Sebab kepahaman ahli sunnah wal jamaah, orang melakukan dosa besar tidak gugur iman dia, tak rosak iman dia. Disebut istilah ahlul kabair. Orang yang melakukan dosa-dosa besar tidak rosak iman dia, iman tak rosak, tetap beriman. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi ada pun maksud Nabi mengatakan tidaklah seorang itu mencuri ketika dia seorang mukmin
bermaksud imannya dah habis, dah tak nilai dah. Iman dia kosong dah, itu maksudnya. Bukan iman dia rosak tak. Tapi dah nilai dia tak ada nilai dah. Iaitulah maksud maksiat. Begitu juga bila orang melakukan maksiat itu, yang Nabi sebut dua jenis maksiat yang besar tadi, berzina dan mencuri, maka Nabi mengatakan ketika itu mereka tidak ada nilai mukmin, dia tak ada. Maka bila orang melakukan maksiat itu tidak ada nilai iman dia, maka termasuk orang yang redha terhadap maksiat tu. Dia taklah melakukan maksiat tu. Tapi dia redha terhadap maksiat itu. Bermaksud nilai iman dia pun sama, rendah dia. Maka yang menyelamatkan adalah orang yang mencegah kemungkaran. Jadi bermaksud mencegah kemungkaran itu satu perkara yang wajib kepada mukmin. Sama ada cegah dengan tangan, cegah dengan lidah, atau cegah dengan hati. Maka diberikan contoh kepada Bani Israel yang dilarang mereka ikan. Jadi yang tidak selamat, yang binasa, orang yang menangkap ikan. Dan yang kedua, orang yang tak menangkap ikan tapi bercampur dengan golongan tersebut. Dan mereka tidak melakukan pencegahan. Dia tak cegah. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Anjainal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan orang yang melarang orang berbuat jahat. Jadi kalau kita nak selamat, kita kena cegah mungkar. Jadi selamat itu tidak memadai kita tak melakukan maksiat. Belum tentu lagi. Jadi selamat itu kita melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi ada satu kojo lagi. Kojo menyelamatkan diri kita dari maksiat, itu mungkin lebih mudah. Tak nak kita buat maksiat dah. Kita ada iman. Orang nak buat maksiat, itu pulang pada dia. Itu tugas pertama. Yang kedua, tidak memadai. Kena cegah pula mungkar tu. Kalau kita betul-betul nak selamat daripada kemurkaan Allah SWT, usahakan untuk mencegah kemungkaran sedaya yang mungkin. Kena buatlah usaha tu. Kalau ada maksiat, kita pun tubuhkan jawatan kuasa dan sebagainya. Buat sekadar nak bendung maksiat. Buatlah. Mungkin risiko dia orang marah. Mungkin risiko dia kena ancam dan sebagainya. Banyak risiko dia. Maka Allah Ta'ala suruh kita buat macam tu kan. Jadi kena buat. Jadi kalau dah tak ada sangat dah kekuatan, maka pilihan kita yang terakhir, cegah dengan hati lah. Kita mandang orang maksiat tu, kita muka masam. Yang itu senyum lah. Orang tu buat maksiat, tengah berkhalwat, kait tangan pula macam tu. Jadi paling tidak redha. Mana tidak, tunjukkan muka tak suka lah. Paling tidak orang buat maksiat dia tahu. Orang kampung ni tak ramah, dia tahu. Sebenarnya dia tak suka. Jadi sebagai isyarat kepada pelaku maksiat itu bahawa ada gulungan orang yang tak suka dengan mereka. Ni orang masjid tak suka ni, dia tahu, kan? Jadi sebab dia tak suka. Paling tidak ada cegahan itu. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, kami selamatkan orang-orang yang mencegah, orang yang melarang berbuat maksiat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksa yang keras disebabkan mereka selalu berfasik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyumpah mereka. Menyumpah. Apa maksud sumpah sini? Allah sumpah. Sumpah ni bukan sumpah biasa. Sumpah ni bermaksud Tuhan ubah mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyumpah mereka sehingga ada yang menjadi monyet. Kunu qiratan khasiin. Disebut taskhir. Allah Ta'ala ubah mereka. Kemudian Allah Ta'ala sumpah mereka hingga ada yang menjadi monyet. Dalam Quran kata kunu qiratan khasiin. Allah Ta'ala sumpah mereka jadi monyet. Kunu qiratan khasiin. Jadilah kamu kera-kera yang hina, kata Allah Ta'ala. Maka dalam tafsir kata, apabila Allah Ta'ala mengatakan kunu qiratan khasiin, jadilah kamu kera-kera, dalam tafsir kata betul ke jadi kera betul. Bani Israel yang kisah menangkap ikan tu, Allah Ta'ala sumpah mereka jadi kera. Jadi tafsir
mentafsirkan betulkah mereka jadi koro. Ada dua pendapat. Ada kata perangai mereka jadi seperti monyet, perangai. Ada yang mengatakan memang jadi koro semua, ubah jasad dia jadi koro. Sebab tu ada orang kata tu koro tu itu keturunan Bani Israel makin lah tu. Kata tu kan. Wallahu alam. Jadi itu penghinaan terhadap orang Israel yang zalim. Allah Taala keturunan koro. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala au nal'anahum kama la'anna ashab. Memang ada kalimah laknat, Allah Taala gunakan kalimah laknat. Firman Allah au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt, atau kami laknat mereka. Ini bermaksud golongan yang lain buat maksiat. Selepas berlaku azab kepada Bani Israel yang menangkap ikan pada hari Sabtu tersebut, maka Allah Ta'ala laknat, tak salah itu, ayat ni laknat kepada orang musyrikin zaman Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala berfirman, au nal'anahum, atau kami laknat mereka. Ada satu golongan musyrikin yang mana satu wallahu alam, ataupun kata Allah Ta'ala au nal'anahum, atau kami laknat mereka kama la'anna ashabas sabt, sebagaimana kami laknatkan orang-orang hari Sabtu dulu. Jadi ashabus sabt ini, orang-orang hari Sabtu ini ditujukan orang-orang Yahudi yang menangkap ikan pada hari Sabtu. Jadi orang Yahudi menangkap ikan pada hari Sabtu ini, kisah ini masyhur di kalangan Bani Israel. Dia tahu kisah ni. Jadi orang Yahudi tahu kisah tu. Orang Yahudi tahu kisah bahawa dulu ada Bani Israel yang engkar perintah Tuhan, maka Tuhan jadikan dia koro. Jadi kisah tu orang Bani Israel tahu. Tapi Bani Israel ni dia hati dia koreh. Walaupun dia tahu kisah tu, dia tetap melakukan. Jadi mungkin juga ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi yang berada di Madinah ketika itu. Apakah Allah Ta'ala ingin ataupun ayat ini mengancam orang Yahudi? Dia kata, apakah mereka ingin dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala laknat ashabus sabt dahulu? Atau kami laknat mereka sebagaimana kami laknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu? Kerana itu hendaklah kita menjauhkan diri dan menyingkirkan ahli-ahli maksiat itu setelah yakin bahawa mereka memang tidak akan menerima. Jadi ayat ini juga ditujukan kepada orang yang tidak mencegah maksiat. Sebab kisah Bani Israel yang menangkap ikan tersebut, yang disebut oleh Al-Imam Al-Haddad, ada 3 golongan. 2 golongan yang binasa, 1 golongan saja yang tak binasa. Golongan yang pertama iaitu yang menangkap ikan betul-betul binasa. Yang kedua pula tak tangkap ikan tapi tidak mencegah kemungkaran itu, maka dia binasa juga. Jadi Al-Imam Al-Haddad dia letakkan 3 golongan, 2 golongan binasa yang disebut tadi, termasuk orang yang tidak menangkap ikan tersebut, cuma dia bercampur dengan golongan tersebut dan tak ada buat pencegahan. Dia tak nangkap ikan tapi dia tak mencegah kemungkaran. Maka yang tak mencegah kemungkaran ini juga menerima bala itu. Maka ayat ini ditujukan kepada orang yang tidak mencegah kemungkaran untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud bahaya kita sama juga lebih kurang bahaya orang buat maksiat tu. Orang buat maksiat, maka dia terdedah kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak buat maksiat tapi tidak melakukan pencegahan, ini juga bahaya. Jadi bermaksud tak ada pilihan. Maka kita perlu melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, kita termasuk dalam ayat Quran au nal'anahum, ataupun Tuhan laknat mereka, yakni kepada orang yang tidak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, terima juga laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Kama la'anna ashabas sabt, sebagaimana Allah Taala melaknat
Ashabus Sabt. Jadi Ashabus Sabt itu yang terlaknat dua golongan. Golongan yang melakukan larangan dan golongan yang tidak mencegah melakukan larangan. Jadi ayat ini juga ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjalankan kerja amal ma'ruf nahi munkar. Jadi pasal amal ma'ruf nahi munkar ni satu benda kewajipan yang tak boleh tidak kita tinggalkan sama sekali, tak boleh. Seterusnya larangan menyikap aib orang. Tajuk yang lain pula. Habis amal ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Amin ya rabbil alamin. Ketahuilah bahawasanya seseorang tidak dibolehkan membuka aib yang tersembunyi agar ia dapat mengingkari jika ternyata benar. Bahkan melakukan demikian itu merupakan larangan. Sebagaimana firman Allah. Masuk tajuk yang seterusnya, larangan membuka aib kekurangan orang yang lain. Ni seronok kita cakap ni. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Wala tajassasu. Tajassasu ni mengintip-ngintip, mengintai-ngintai. Dengan tujuan untuk tengok kekurangan orang. Tapi kalau dia dah kerja penyiasat itu lain ya. Parahlah saya ni kata. Saya ni mata-mata gelap. Memang cari kesalahan orang. Parahlah polis yang nembak tepi tu kan. Jadi bukan tu maksud dia. Jadi wala tajassasu ni cari kesalahan orang tanpa sebab. Dia tak termasuk mahkamah. Mahkamah tak termasuk. Dalam mahkamah memang dia bab lain. Memang kita kena cari kesalahan dan sebagainya. Ini saya saja dalam masyarakat saja. Cara ngintai-ngintai, nongah-nongah nak cari kesalahan orang. Nama dia tajassus. Tajassasu, mencari-cari kesalahan orang. Mengintai, mengintip. Mengintai pun tak boleh. Nak intai orang, apa dia buat. Sebab mengintai tu selalu dia kita nak tengok aib orang lah. Jadi ada kisah, ada kisah ulama yang besar di Al-Azhar, di Mosi, namanya Al-Imam Asy-Sya'rawi rahimahullah. Imam Sya'rawi ni ulama besar di Mosi. Jadi kisah ada seorang ulama jugalah. Yang mana syekh tadi dia mendapat jawatan menjadi khatib. Dia mendapat jawatan jadi khatib masjid. Jadi kat masjid ni dapat jawatan jadi khatib tu kira hebatlah. Bukan mudah. Kalau di masjid nak jadi khatib tu banyaklah syarat-syarat dia. Jadi seorang syekh ni dapat jawatan jadi khatib, membaca khutbah di masjid. Maka ketika itu Al-Imam Syekh Sya'rawi rahimahullah dia jadi macam menteri agama lah. Dia jadi macam menteri agama ketika tu. Dan setiap orang menjadi khatib masjid datang minta sain kebenaran dan sebagainya. Maka berjumpalah dengan Imam Syekh Sya'rawi rahimahullah. Dipendekkan cerita, akhirnya mereka kenal di antara dua ni. Jadi Syekh yang jadi khatib masjid dan juga Al-Imam Sya'rawi akhirnya saling kenal mengenal lah. Maka Syekh tadi mengatakan satu ketika Syekh Sya'rawi datang ke kampung dia kata. Maka kebetulan ketika itu aku yang membaca khutbah Jumaat kata. Maka Syekh Sya'rawi sepatutnya Syekh Sya'rawi ni ulama besar, suruh dia lah baca khutbah. Tapi tak, Syekh Sya'rawi kata dah engkau baca khutbah, aku nak dengar kau baca khutbah dia kata. Dekat Mosi ni baca khutbah dia tak sama macam Malaysia ni. Dekat Mosi khutbah dia tak bagi tag, dia bagi tajuk. Hari ni tajuk apa? Hari ni tajuk menjaga kebersihan sungai. Memang sama tajuk tu. Tapi isi tu khatib tu cik sendiri. Itu cara di Mosi lah. Kalau sini siap tag, baca tag, jangan tak baca tag. Salah tak baca tag. Di Mosi dia bagi tajuk je. Tajuk hari ni apa? Taat pemimpin.
Kan? Carilah hujah. Jadi kata Syekh tadi, Syekh Syarawi datang kampung dia dan kebetulan aku baca khutbah dan Syekh sendiri nak dengar aku baca. Maka aku pun baca khutbah, dia kata. Maka dia baca khutbah, tak ingat tajuk apa, maka dia huraikan tajuk itu dengan elok lah. Selesai Jumaat, dia kata, maka Syekh Syarawi datang ucap tahniah, bagus, dia kata, isi kandungan khutbah kau bagus, dia kata. Syekh Syarawi suka lah dengar khutbah dia pun seronok. Syekh Syarawi puji dia, khutbah dia bagus, kandungan dia. Kan senang dapat tajuk, kena buka kitab pula nak kerang tajuk kan. Lepas tu Syekh tadi jemput dia, kau marilah bermalam rumah aku, dia kata. Jadi nak jadi cerita, Syekh Syarawi bermalam di rumah Syekh tadi. Sebelum tu Syekh ni tadi dah melihat beberapa kelebihan Imam Syarawi ni. Sebelum tu Syekh ni tadi dah lihat beberapa kelebihan pada Imam Syarawi. Di antara dia Imam Syarawi ni kasyaf, sahibul kasyaf. Orang yang kasyaf. Sebab ketika mana dia kali pertama jumpa Syekh Syarawi, sebelum dia berpisah, Syekh Syarawi kata, tolong kirim salam dekat mak kau ya, kata dia. Jadi terkejut yang khatib tadi. Syekh Syarawi sebut nama mak. Ya, kirim salam ke mak kau, dia kata. Mak aku, dia kata. Ummi. Macam mana lah? Ya, mak kau, yang tengah sakit, nama dia Zainab. Kata dia. Oh, kasyaf. Syekh Syarawi tahu nama mak dan tengah sakit. Ya, tinggal salam ke mak kau. Mak aku, Syekh. Ya, mak kau Zainab. Mak kau Zainab tengah sakit, dia kata. Kirim salam pada dia. Maka ketika itu kata khatib tadi, Imam Syarawi ini bukan orang sembarangan. Maka bila datang ke kampung dia, maka khatib tadi jemput Imam Syarawi untuk bermalam rumah dia. Maka Syekh Syarawi setuju. Suka. Dia suka Syekh Syarawi nak bermalam rumah dia, maka dia siapkan bilik khas Syekh Syarawi tadi. Maka datanglah Syekh Syarawi ke rumah dia. Bila sampai rumah dia berikan bilik. Ni rumah Syekh, ni bilik engkau, dia kata. Dah lepas makan. Dan selepas makan, ketika nak tidur, maka Syekh Syarawi maklumkan pada anak dia. Supaya nanti Syekh malam-malam dia minta air ke, pasti kan. Kata anak dia tadi. Okey, insyaAllah. Maka malam dia tidurlah Syekh Syarawi rumah dia. Maka khatib tadi pun tanya lah, apa tengah buat Syekh sekarang ni dalam bilik dia. Apa tengah buat ni. Dia tengok anak dia dah lalap lah anak. Jadi Syekh tadi tak apa hati. Dia tengah-tengah malam pukul 1 macam tu. Syekh Syarawi duduk bilik sebelah. Maka dia pun pergi tengok bilik, nampak api bilik tu tak tutup. Syekh Syarawi punya bilik tu lampu dia menyala. Nampaklah kaki pintu tu kan. Pintu bilik dia menyala. Tak tutup. Jadi dia nak kotuk, sebab salah. Tidur ke Syekh ni. Kemudian lampu menyala. Maka kata tuan rumah tadi, aku pun mengintai, kata dia. Ni kata nak tajasus ni. Nak tengok apa Syekh buat dalam tu. Lampu menyala. Dia pun mengintai melalui pintu. Dia melalui pintu, tiba-tiba dalam tu dia lihat Syekh Syarawi solat, ada beberapa jemaah di belakang dia. Pelik dia. Maka dia pun cepat-cepat tidur. Lepas tidur. Lepas tu besok tu dia pun makan. Sarapan. Apa dia Syekh tu? Syekh, malam tadi aku lalu dekat bilik engkau, dia kata, kemudian aku lihat bilik engkau menyala, dia kata. Kemudian aku mengintai. Dan aku terkejut nampak. Lepas tu Syekh, kau nampak? Dia kata. Kau nampak? Dia kata. Maka dia kata, jangan kau beritahu sesiapa, dia kata. Kemudian ada pun apa yang kau lakukan ini adalah satu kesalahan, dia kata. Sebab engkau telah tajassus, dia kata, mengintai-ngintai. Maka Syekh Syarawi baca ayat wala tajassasu. Bukankah Allah Ta'ala firman wala tajassasu, jangan mengintip-ngintip. Yang kau mengintip-ngintip, pasal? Kata Syekh, samahakallah, mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa kau, dia kata. Jadi kisah Syekh Syarawi, tuan rumah tu mengintip dia,
dan dia melihat Syekh Syarwi sedang solat dengan berjamaah. Tak tahulah jemaah tu jemaah apa. Kisah tu tertulis dalam kitab. Maka mencari-cari kesalahan orang selalu kita nak mencari aib. Maka firman Allah, wala tajassasu, jangan mengintip-ngintip. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatatabba' aurata akhihi yatatabba'illahu auratah. Masya-Allah. Ya. Ini bersamaan dengan satu hadis yang lain, bermaksud kekurangan orang itu sepatutnya kita tutup daripada kita mengingatnya, memandangnya, apa tadi kita membukanya. Itulah apa yang agama kita suruh kita. Setiap orang ada aib dia, maka kita diperintahkan jangan kita tajassus, mencari-cari mana aib itu yang kita nak cari. Yang perangai baik tak ada kita sebut dah. Oh dia tu baik, cakap tak ramah dah. Yang tak baik tu kita ramah sebut. Itu pada penyakit hati kita. Penyakit hati kita. Kita nak cari yang tak baik tu kita nak cari. Yang baik tak nak kita cari dah. Maka apa larangan Nabi? Maka itu termasuk sifat yang tak baik pada diri kita ini, sebab itu kita suka cari orang. Itu nama dia tatabbu' al-aurat, nama dia. Tatabbu'. Apa maksud tatabbu'? Maka Nabi bersabda, may yatatabba'. Yatatabba' ni di sini kata mengintip, tapi kalimah yatatabba' ni daripada kalimah taba'a. Taba'a ni ikut. Sebab tu tabi'in, pengikut sahabat. Tabi' ni pengikut sahabat. Tabi'in, pengikut daripada pengikutnya. Jadi kalimah taba'a ni asalnya mengikut. Tetapi bila tatabba' maksudnya mengintip. Jadi kenapa daripada mengikut-mengintip? Sebab kalimah tatabba' ini satu sifat mazmumah pada seorang, dia suka ngikut orang. Dia ngikut orang ni, dia nak pandang ni, apa dia ni. Maksud dia suka mengikuti langkah orang untuk tengok aib dia. Sebab itu mengintip itu digunakan kalimah tatabbu'. Tatabbu' ni asal dia mengikut, ikut. Jadi kita ramai ikut orang untuk apa? Untuk tengok aib dia. Pandang, aduh yang mata, nampak tu. Dia ramai ikut. Jadi dia yang tahu sebab dia ramai ikut. Dia mengikut langkah orang tu. Orang lain tak tahu tu. Orang lain tak pernah mandang tu. Dia tahu je dah. Sebab dia mengikut orang tu. Dia memandang. Nampak tu. Ada. Tatabbu' nama dia. Itu perangai yang tidak baik. Tak payah kita ngikut orang. Dia dah nampak dah. Nampak apa? Dia nampak semalam dia nampak dia. Sebab dia mengikut. Ikut orang tu. Memanglah ada aib dia. Tapi mana kita mengikuti orang nak ngintai kesalahan, itu nama tatabbu' aurat nama dia. Itu perangai yang tak baik. Tak payah kita ngikut orang, nampak. Boleh nampak dah. Jadi perangai itu nama tatabul aurah. Maka sifat yang tak baik, maka Nabi larang. Maka Nabi mengatakan, may yatatabba' aurata akhi. Barang siapa mengintip, mengikut-ikut, mencari-cari. Siapa yang suka cari-cari aib saudara dia, yatatabba'illahu auratah. Tuhan akan intip dia pula. Mana Allah akan sebut-sebut aib kita. Jadi kita nak sebut-sebut aib orang, Tuhan akan nyebut aib kita. Dalam hadis yang lain, apa Nabi sebut dalam hadis? Nabi sebut, barang siapa membuka aib seseorang, Allah tak akan buka aib dia di akhirat nanti. Man satara musliman satarallahu ayubahu yawmal qiyamah. Barang siapa menutup aib orang, Allah Ta'ala akan tutup aib dia, beberapa aib dia di akhirat nanti. Barang siapa membuka aib orang, Tuhan akan buka aib dia, aib kita. Dan barang siapa man satara musliman, barang siapa tutup aib orang. Macam mana kita tutup aib orang? Cara kita tutup aib orang, sampai berita buruk pada kita, berhenti kat kita. Oh, itu yang paling susah, menggelagak lah saya nak cakap. Sebab keburukan tu kita yang pertama dapat kita tu. Kan? Tapi kalau kita berhenti kat kita, itu masuk kita tutup aib tu. Habis kat kita je. Tak ada kita sampaikan tu. Cerita tu kita seorang yang dapat tahu. Kat Jampul tu, kita yang orang pertama dapat.
Oh, nak pecah rasa. Nak cerita benar. Tak nak cerita tapi kita ada bono lah tapi dia malas cerita tu. Dah itu pertama. Orang pun jungkil. Ceritalah. Dan malas cerita tapi dia tahu dan malas cerita kata dia. Ada dah khabar tu dah. Oh tu jungkil. Akhirnya tak apalah kau seorang je lah kata dia. Kau seorang je lah. Lepas tu jumpa lah orang kedua. Kau seorang je lah kata. Dah 10 orang dah disebut kau seorang je. Lepas tu tersebar bermula daripada orang yang pertama kan. Nak cerita benar tu ujian. Yang suruh mencerita tu siapa? Mencerita syaitan cucuk kan. Cerita gitu. Oh puas kita nahan. Jadi sabda Nabi, "Man yatatabba' aurata akhi", barang siapa mengintip dan mengikut keburukan saudara dia, yatatabba'il aurata. Allah Taala akan mengikuti aib-aib kita kan. Maka yang diwajibkan hanyalah menyuruh berbuat baik dan mencegah maksiat. Manakala anda melihat seseorang yang tidak patuh perintah Allah atau melanggar hukumnya, maka camkan baik-baik kerana kami mendapati banyak orang yang telah salah mengertikan perintah ini. Mana di antara cegah kemungkaran dan juga mencari aib, dua benda yang berbeza. Apa beza buka aib dan apa beza mencegah kemungkaran. Maka katanya yang terpenting hendaklah anda tidak langsung mempercayai atau menerima suatu berita yang disampaikan kepada anda. Ini hebat. Bila sampai tidak cepat kita mempercayai. Ini orang hebat. Bila sampai saya kita takwil dulu. Itu hebat. Takwil dulu. Bukan kot. Agak adik tadi dia berjalan dengan perempuan mana entah. Iya ke ni kita kata. Entah kau mak saudara ke kita takwilkan yang baik. Pasti ke? Ya tu kata dia. Tak. Kita pun takwilkan. Jangan kita pula. Oh ya ke? Macam tu ke? Sah kan? Kita pun samakan apa iya kan dia. Dia pun semangat cerita ni. Maka anda langsung mempercayai. Disampaikan kepada anda baik perbuatan manusia atau perkataan yang tidak baik, kecuali jika anda melihat dengan mata kepala sendiri. Sampai segitu. Bermak sekiranya perkhabar daripada orang, elok jangan terima. Biarkan saja. Kecuali kita sendiri yang nampak orang tu buat. Itu pun kena pasti betul-betul salah orang. Kalau kita sendiri yang nampak orang tu buat, barulah boleh kita beranggapan orang tu tak baik. Beranggapan tak baik mana? Beranggapan orang tu tak baik bila kita melihat sendiri. Kalau tak lihat, tak boleh kita beranggapan orang tu tak baik. Maka nama dia masih lagi su'uzon nama dia. Menyangka tak baik. Sekadar perkhabaran tak kuat. Yang kuat dia kalau kita lihat sini, barulah kita boleh letak orang tu, orang tu buat tak baik, orang buat tak baik. Maka katanya, jika anda sendiri, kecuali jika anda melihat dengan mata kepala sendiri, atau kata di sini, jika pembawa berita itu seorang mukmin yang saleh. Katanya. Betul-betul. Ini imam cerita ni, betul dia. Kan? Tekan tak percaya tadi. Atau jika berita seorang mukmin yang soleh dan anda yakin akan kebenaran kata-katanya. Sebab kenapa? Kenapa segala perkhabaran itu kita tolak saja, jangan pegang lagi? Sebab dia masih lagi dalam keadaan bersangka-sangka yang bukan pasti. Maka kita disuruhkan kita kepada orang itu berbaik sangka, kepada orang baik sangka. Sebab berbaik sangka terhadap sesama muslim adalah perkara yang wajib. Walaupun kita salah. Walaupun kita salah sangkaan kita. Orang tu jahat. Tapi kita pandang dia baik. Itu tak ada masalah. Orang tu ada kejahatannya tapi kita pandang dia baik semua. Itu namanya husnuzan.
Maka berbaik sangka terhadap semua muslim ada perkara yang wajib. Ya. Tetapi dewasa ini banyak orang yang gemar muka aib. Macam orang dengan kita lah. Orang pandang kita baik je. Dia tak tahu aib kita. Suka ke kita orang tahu semua kejahatan kita? Tak suka kita. Suka ke kita orang memandang kita, memandang segala kejahatan yang kita lakukan? Tak suka kita. Kita nak orang nampak kita baik je. Kita tak suka orang tahu kejahatan kita. Bermaksud kita pun hendak orang berbaik sangka dengan kita. Kita nak orang baik sangka dengan kita. Bermaksud orang tak tahu kejahatan kita, maka dia pandang kita dengan pandangan yang baik. Sebagaimana kita suka orang memandang kita dengan husnuzan, begitu juga kita memandang orang dengan husnuzan. Kan? Pandang baik. Husnuzan. Dan orang pun selesa. Jadi kalau orang buat benda tak baik, dia tahu kita tak tahu kesalahannya, dia lebih selesa dengan kita. Jadi bermaksud berbaik sangka terhadap Islam itu perkara yang wajib. Tetapi orang telah suka membuka aib dan suka menyikap aib seseorang dan melebih-lebihkan ahwal seorang. Seraya memandang, ni Indonesia buku ni. Sebab tu murah. Memandang enteng, memandang mudah sahaja perkara-perkara ini. Mereka tiada lagi memperhatikan larangan ini. Larangan apa? Larangan su'uzon. Bahkan tidak berlaku amanah dalam menyampaikan satu berita. Kerana itu, ni zaman siapa ni? Zaman Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Zaman Al-Haddad. Masa tak ada WhatsApp masa tu. Maka dia dah sebut dah. Sebab itu ulama kata kitab Nasahih Diniyah ini kitab yang sesuai untuk dibaca sepanjang zaman. Kono kat kita. Jadi ulama mengatakan di antara hebatnya karangan ulama yang terdahulu, nasihat dalam kitab itu sesuai pada sepanjang zaman. Bahkan tidak berlaku amanah dalam menyampaikan satu berita. Bermaksud kalau zaman dulu berita ini dia tak berjalan dengan secopek pada zaman sekarang. Zaman dulu nak nyampai berita, jumpa orang kat jalan baru sampai berita tu. Kalau tak jumpa orang tak sampai lagi berita tu. Mungkin zaman dulu berita nak tersebar tu lambat. Nak kena minum kodai teh tu. Dapat orang tu pula entah mana minum kat Kuala Lumpur. Cerita kat Kuala Lumpur nak sampai ke Jompul ni. Kalau belum ada TV dulu, lambatlah sampai dia. Begitu-begitu tu kan. Tapi kalau zaman sekarang ni, tak sampai. Dah dapat begitu dah. Sini cuti kita. Dah sampai dah. Gitu. Jadi kitab ni, bahkan tidak berlaku amanah dalam menyampaikan satu berita. Tak amanah dalam menyampaikan satu berita. Maka berita tu ada tokok tambah dia. Sebab tak pasti kita berita yang asal macam mana, mungkin dah ditokok tambah. Jadi sebabkan zaman kita zaman yang tersebarnya berita yang begitu copek, maka di sinilah peranan kita supaya tidak menerima segala berita dengan mudah. Jadi Imam Al-Haddad dah sebut dalam kitab dia dah. Sekadar orang bercerita tu tak boleh kita terima. Bahkan kita boleh takwilkan mungkin sebab kalau kita terima, maka kita dah melihat aib ataupun su'uzon kita dah ada dalam hati kita. Maka zaman ini sebab itu zaman akhir ini disebut zaman fitnah. Zaman akhir zaman ni zaman fitnah. Kenapa zaman fitnah? Zaman ini zaman yang mudah kita buruk sangka pada orang dengan berita yang sampai. Kalau kaedah kita tak berdasarkan agama kita, maka kita akan terima semua berita. Sedangkan agama kita menyebut berita tidak boleh diterima kecuali kita sendiri yang melihat. Maka selamat. Jadi bagaimana? Maka takwilkan dan jangan diterima. Untuk apa? Untuk kita husnuzon dengan orang. Kalau tak kita su'uzon, buruk sangka. Maka bahkan tidak berlaku amanah dalam menyampaikan satu berita. Kerana itu orang yang terpuji dalam pandangan kebanyakan orang
adalah yang bersedia mengikut petunjuk dengan kemauan mereka. Kendati ni apa? Orang itu sering menyeleweng dan berlaku bengkok terhadap Allah SWT. Bermaksud, apatah lagi orang yang fasik dalam masyarakat ni, menyampaikan bercerita, lagi tak boleh kita nak terima satu perhati. Apatah lagi berita masa nak pilihan raya kan. Banyak itu. Masa tu keluarlah semua kan. Jadi berhati-hati. Sedangkan orang yang tercela adalah orang yang sering membantah dan menolak petunjuk dengan kemauan mereka. Meski ia seorang hamba yang salih, nyatalah kini bahawa mereka suka memuji orang yang tidak pantas menerima pujian. Hal ini disebabkan kerana orang-orang itu bersepakat dengan sikap dan langkah mereka yang bengkok dan mau berdiam diri atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Sebaliknya mereka mencela pula orang-orang yang sering membantah kelakuan mereka yang bengkok itu dan tidak senang terhadap nasihat tentang urusan agama yang disampaikan mereka. Demikianlah sikap kebanyakan manusia pada zaman ini, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musibah ini. Musibah apa? Musibah suka mencari aib orang. Ni musibah nama dia. Musibah mencari aib orang dan suka dengan keburukan orang. Sesungguhnya zaman kita ini dikelilingi fitnah. Zaman Al-Imam Al-Haddad tu. Zaman tu belum ada WhatsApp dah. Zaman itu dikelilingi fitnah. Zaman dia tu. Jadi zaman kita ni, zaman apa? Kalau zaman Al-Imam Al-Haddad dikelilingi fitnah, zaman kita ni tenggelam dalam fitnah. Kata. Pagi, petang, siang, malam. Sungguhnya zaman kita dikelilingi oleh fitnah, sehingga banyak orang tergelincir dari jalan yang benar, kecuali orang-orang yang mendapat perlindungan Allah, sedangkan jumlah mereka amat sedikit. Kata Al-Imam Al-Haddad. Jadi mudah-mudahan dengan kita baca kitab Nasihat Adiniyah ini menyelamatkan kita daripada fitnah yang besar. Mudah-mudahan dengan keberkatan kitab ini, keberkatan sahibul kitab ini. Al-Imam Al-Haddad ni dia tu ulama yang besar di Yaman, aulia Allah salihin. Dan kitab dia banyak, dan kitab dia dipakai seluruh dunia. Jadi alhamdulillah kita pun dapat juga baca nasihat daripada Al-Imam Abdullah Haddad. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i muslimin wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.